TV KPM. Amri, dengar cerita semalam pergi Pangkong, betul ke? Ya, YB. Pergi bercuti sana, bawa keluarga. Alhamdulillah. 3 hari kat sana. Yelah, kadang-kadang kita ada masa lapang, kena bawa juga keluarga jalan-jalan kan? Ya, betul YB. Cuma ni Amri, saya punya jadual hari ni macam mana? Okey, jadual hari ni YB, pagi ni ada pertemuan dengan Tan Sri Lokman. Baik. Untuk main golf di tempat golf di Padang biasa itulah. Dan yang keduanya ada pertemuan dengan penghulu Kampung Kuala Tiga. Oh ya, betul. Ya. Tapi pagi tadi ada Kampung Sentosa, penghulu dia telefon. Dia mengatakan bahawa jambatan di kampungnya runtuh. Allahu Akbar. Semalam hujan lebat. Kalau macam tu macam inilah, saya punya pertemuan dengan Tan Sri Lokman tu kita batalkan. Tapi tak apa, saya akan call sendiri Tan Sri bagi tahu minta batal. Sekarang ni Amri tolong uruskan call saya punya driver, kita terus gerak ke sana lah. Okey, baik. Saya akan uruskan sekarang. Baik, terima kasih Amri. Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar berkaitan pendidikan Islam tingkatan 5 dan bersama dengan saya hari ini juru bahasa isyarat kita iaitu Puan Zaharatul Azma Muhammad Kamal dari Sekolah Kebangsaan Taman Bunga Raya 1 Rawang Selangor. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Zaharatul yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan kita juga bersama dengan seorang ustaz yang cukup luas pengalamannya iaitu Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenyih Selangor. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, Kim? Alhamdulillah, dapat kita bertemu lagi Ustaz ya. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey Ustaz, saya difahamkan kita hari ini juga bersama dengan murid-murid yang lain. Betul ke Ustaz? Ya, betul Hakim. Kita ada 4 orang murid kita yang mantap pada pagi ini, insya-Allah. Jadi apa kata, jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Ya, itu dia murid-murid kita. Yang pertama kita ada Siti Nur Adeline. Sila lambai sikit. Okey. Yang kedua bersama juga dengan kita Nur Ildina. Lambai sikit. Okey. Yang ketiga Siti Nur Aminah. Dan yang terakhir Siti Aisyah. Lambai sikit. Baik, terima kasih kepada semua murid dalam talian kita dan juga yang sudi menonton dari rumah. Okey Ustaz. Okey. Untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa Ustaz? Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Luqman Hakim. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sejarah Kerajaan Osmaniyah. Jadi sejarah Kerajaan Osmaniyah ini merupakan kerajaan yang memerintah luas kawasan dia, keluasan kawasan hampir keseluruhan benua Asia dan juga benua Afrika, termasuk juga Eropah. Ya. Jadi sebelum Kerajaan Osmaniyah ni telah muncul dan ada wujud kerajaan-kerajaan sebelum ini, iaitu yang pertama kita ada Kerajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman Nabi. Selepas wafatnya, selepas berakhirnya zaman Rasulullah, muncul pula satu kerajaan dipanggil Khulafa Ar-Rashidin. Setiap kerajaan ini dia ada tokoh-tokoh ataupun ada pemerintah-pemerintah yang terkenal. Setiap kerajaan itu, antara tokoh-tokoh terkenal Khulafa Ar-Rashidin termasuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selepas kerajaan Khulafa Ar-Rashidin, muncul lagi satu kerajaan iaitu Kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah bermula pada tahun 41 Hijrah dan seterusnya kerajaan yang ketiga dalam kerajaan Islam itu Kerajaan Abbasiyah, merupakan kerajaan yang sangat gemilang
dia punya pemerintahannya sampailah ke Andalus, sampai ke Spanyol, pemerintahan mereka ini. Dan selepas berakhirnya kerajaan Abbasiyah, muncullah satu kerajaan, iaitu kerajaan Abbasiyah. Jadi kerajaan Abbasiyah ni kita lihat sejarah dia. Ya. Setiap kerajaan itu mesti ada sejarah. Betul. Tertubuhnya kerajaan tersebut. Baik. Tertubuhnya kerajaan Osmaniyah ini ialah asal nama dia. Asal nama kerajaan Osmaniyah itu bermula dengan dia bersempena dengan nama Uthman bin Urtugrul, iaitu pengasas kerajaan Osmaniyah yang pertama, kerajaan yang pertama, pemerintah yang pertama. Ya. Jadi pemerintah ini kita kena hafal, kena ingat. Kenapa? Sebab kita belajar sejarah ni, kita nak ambil intibar daripada sejarah pemerintahan mereka. Kita ambil intibar daripada khalifah-khalifah yang memerintah ataupun sultan-sultan yang memerintah. Jadi kita kena ambil intibar, maka kita gunakan sejarah itu dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita ataupun dalam pemerintahan kita. Betul. Ataupun kalau kita sebagai pemimpin, pemerintahan kita lah, betul, pentadbiran kita. Saya nak tanya murid kita yang ada dalam Google Meet kita ini. Cuba terangkan sikit, jelaskan sikit sejarah pemerintahan ataupun sejarah kerajaan Osmaniyah ni. Siapa agak-agaknya yang boleh ni? Okey, siapa nak bantu Ustaz? Siapa nak bantu? Sila angkat tangan. Okey, angkat tangan. Sila. Okey, siapa tu? Silakan. Okey, sila Amira. Asal nama kerajaan Uthmaniyah adalah bersempena dengan Uthman bin Urtugrul, iaitu pengasas kerajaan Uthmaniyah. Tempoh pemerintahannya adalah 1299 Masihi hingga 924 Masihi. Kawasan pemerintahan pula meliputi sebahagian besar benua benua Asia, Eropah dan Afrika. Bilangan pemerintah adalah seramai 37 orang. 37 orang. Terima kasih Amira. Itu sejarah pemerintahan. Ya. Kalau kita belajar ini sejarah pemerintahan, kita kena hafal, kita kena ingat. Terima kasih Amira, jawapan yang sangat-sangat baik. Rasa-rasanya kenapa agak-agaknya? Ya. Ada soalan Hakim tentang sejarah ni. Bila kita sebut tentang sejarah Ustaz, okey. ramai juga yang bertanya, kenapa hari ini kita kena belajar tentang sejarah Ustaz? Okey Hakim, soalannya sangat baik Hakim. Mengapa kita kena belajar sejarah? Kita selalu memandu kereta, pergi ke mana-mana, pergi mandu kereta, pergi makan gulai, betul, pergi bandaraya, pergi jabatan itu, pergi jabatan itu, uruskan anak, bawa kereta. Jadi kita bawa kereta ni, kita kena tengok cermin untuk melihat di belakang. Cermin sisi, kiri kanan dan cermin depan itu untuk melihat di belakang. Betul. Maksudnya kita lihat belakang untuk memastikan bahawa kita belok kanan, belok kiri, tiada kereta, untuk kita belok dengan selamat. Jadi kita melihat belakang itu, pastikan selamat kita bawa kereta untuk menuju ke depan. Sama juga sejarah. Kita tengok sejarah di belakang itu, kita nak menuju kehidupan kita ke hadapan, dan kita kena melihat sejarah untuk kita selamat, untuk kita berjaya, untuk kita gemilang di masa hadapan kita. Gitu Hakim, sejarah. Sejarah. Jadi itulah sejarah pemerintahan yang dikemukakan ataupun dinyatakan oleh Amira tadi. Yang pertama tadi, dia disebut bahawa asal dia iaitu bersempena dengan Uthman Urtugrul ataupun Ertugrul. Dirumikan jadi Ertugrul. Tempoh pemerintahannya sebagaimana disebut tadi pada tahun 1299 hingga 1924 Masihi. Itu dia punya tempoh pemerintahan. Dan kawasan pemerintahan sebagaimana disebutkan tadi, dikatakan sebagai kita lihat daripada globe ini, keseluruhan benua Asia dan juga Afrika termasuk juga Eropah. Itu adalah kawasan pemerintahan kerajaan Osmaniyah yang berjaya sebahagian kita panggil dalam peratus kerajaan itu meliputi semua kawasan yang berkaitan dengan Asia, Afrika dan juga Eropah. Itu kawasan pemerintahan kerajaan Osmaniyah. Kemudian kita lihat bilangan pemerintah dia seramai 37 orang. Tetapi kita perlu ingat dan kita perlu hafal 4 orang sultan, yang mana 4 orang sultan ini adalah sultan yang terkenal yang memerintah kerajaan Osmaniyah. Jadi siapa? Siapa pemerintah terkenal itu? Agak-agaknya siapa nak jawab ni? Okey, siapa yang tahu? Okey, siapa?
Nur Irdina untuk siapa? Silakan. Antara pemerintah terkenal. Ada 4 pemerintah yang terkenal. Antaranya ialah Sultan Uthman bin Uturul. Kedua adalah Sultan Murad I. Dan ketiga adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan yang terakhir sekali adalah Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Okey, terima kasih Irdina. Jawapannya sangat baik dan tepat sekali. 4 orang pemerintah ini yang kita perlu hafal namanya dan kita perlu tahu dia punya riwayat hidup dan juga sumbangan. Jadi kepada kita tahu sumbangan pemerintah ini, dia menjadi inspirasi kepada kita, menjadi intibar kepada kita untuk memerintah dengan lebih. Jika kita ni sebagai pemimpin masyarakat, sebagaimana Hakim YB tadi kan, memimpin masyarakat, dia kena utamakan keselesaan rakyat. Betul. Dalam pemerintahan tersebut ataupun dalam pentadbiran dia. Dan seterusnya kita lihat, seterusnya pemerintah pertama dan pemerintah terakhir. Yang pertama yang ke-37, pemerintah yang terakhir iaitu Sultan Abdul Hamid II. Yang ni kita kena hafal juga pemerintah pertama dan terakhir, dan 4 orang pemerintah tadi antara 4 yang terkenal sebagaimana disebutkan oleh Amira tadi, Amira tadi. Itu kan. Seterusnya kita lihat pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan ada 4 pusat pemerintahan. Dan yang terakhirnya di Istanbul, Turki lah. Kalau kita lihat Turki ni sebagaimana yang ada kat depan ni, iaitu ada rumah kapet yang terkenal lah dengan kapet, dengan pembangunan yang berada di Turki ni. Inilah sejarah daripada penubuhan kerajaan ini, memerintah kerajaan Islam ni dengan begitu mantap sekali. Jujur dan ikhlasnya pemerintah mereka ini. Dan kita lihat seterusnya, kita lihat bagaimana empat masa ini ataupun 4 pusat ini menjadikan pemerintahan ini lebih maju, sampailah dikatakan sampai ke keseluruhan benua Asia, Afrika dan juga Eropah. Luasnya pemerintahan Islam itu. Okey, baik Ustaz. Jadi itulah sedikit sejarah tentang kerajaan Osmaniyah, dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Di zaman kerajaan Osmaniyah ada 4 tokoh terkenal yang perlu kita tahu akan riwayat hidup dan sumbangan mereka. Jadi apa kata, jom kita tanyakan kepada ustaz kita, iaitu Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenyih, Selangor, tentang apakah sumbangan ustaz dan juga riwayat hidup 4 tokoh terkenal ini ustaz. Silakan. Okey, terima kasih Luqman Hakim, hos kita pada pagi ini insya-Allah. Pada hari ini insya-Allah kita ada 4 orang terkenal. 4 orang pemerintah terkenal. Daripada 37 itu 4 orang pemerintah. Untuk calon-calon di rumah ataupun murid-murid di rumah. Setiap kerajaan kita ada 4 orang tokoh pemerintah terkenal. Khulafa' ar-Rasyidin, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, termasuk juga kerajaan Osmaniyah ni. 4 orang ni mesti hafal namanya. Hafal namanya, kena ingat namanya. Kita nak tanyalah. Tentang salah seorang daripada murid kita ni. Okey, boleh tak hafal riwayat hidup Osman Ertugrul? Okey. Agak-agak. Siapa yang hafal? Siapa yang ingat? Siapa ingat? Sila angkat tangan. Osman Ertugrul. Okey. Saya. Amira. Okey, silakan. Sila. Nur Amira. Okey. Nama penuh Uthman bin Ertugrul. Tarikh lahir beliau adalah 656 Hijrah.
Tarikh mangkat 726 Hijrah dan tempoh pemerintahan beliau selama 27 tahun. Jawatan beliau adalah pemerintah pertama Kerajaan Uthmaniyah dan terdapat 3 sumbangan. Yang pertama, menyatukan wilayah Anatolia selepas ditinggalkan oleh Bizantin dan mengisytiharkan keserdekaan Anatolia daripada Kerajaan Saljuk dan mengasaskan Kerajaan Uthmaniyah. Okey, terbaik jawapan Ustaz. tepat sekali. Ini berapa markah Ustaz? Ini kalau 4 markah penuh, 4 markah. 4 markah penuh Okey, dia Terbaik. biasanya riwayat hidup 2 markah. Riwayat hidup dan sumbangan 2 markah, 4 markah penuh. Okey, riwayat hidup, riwayat hidup mesti nama mesti penuh. Mesti nama penuh. Uthman bin Ertugrul. Ejaan begitu, Ertugrul. Jadi nama penuh. Jadi tak mau nama-nama pendek Uthman tak mau. Jangan sama sekali kita sebut ataupun kita tulis. Dan jawapan kita kalau orang tanya apa nama sebenar dia? Uthman. Sebab ada nama lah Uthman lain. Betul. Uthman bin Murad, Uthman bin Yasin. Jadi Uthman bin Ertugrul lengkap. Begitu. Dan kita kena hafal dan kita kena ingat 4 daripada 5 isi ni. Dia punya riwayat hidup. Yang pertamanya kata tarikh lahir. Bila lahirnya? Pada tahun 656 Hijrah. Cukup sampai situ. Kita hafal untuk yang Hijrah. Dan tarikh mangkat dia, beliau ialah pada 726 Hijrah dan tempoh pemerintahan dia 27 tahun. Jadi hafal 4 daripada 5 isi ini supaya kita kenal bahawa Uthman Ertugrul ni adalah seorang tokoh ataupun seorang pengasas kepada kerajaan Uthmaniyah ini sebagai panglima tentera, sebagai pemerintah yang pertama dalam kerajaan Uthmaniyah. Sumbangannya ialah menyatukan wilayah Anatolia. Disatukan dulu Anatolia Selatan selepas ditinggalkan oleh Byzantine. Mereka menyatukan. Kita nak berjaya dalam kerajaan ini, kita kena satu. Kita tak boleh berpecah belah. Betul, Ustaz. Mana-mana kerajaan Islam ni jangan berpecah belah. Satukan dan satukan, barulah jadi kuat. Betul. Sama juga macam yang dilakukan semasa pemerintahan untuk di Palestin itu. Dia satukan dulu kerajaan di sekitarnya untuk menjaga ataupun untuk mendapatkan negara itu untuk diperintah oleh kerajaan Islam. Selepas ini kita mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada kerajaan Saljuk. Yang ni adalah sumbangan. Jadi riwayat hidup kita dapat 4 isi tadi daripada 5, kita ambil 2 sumbangan daripada kerajaan, daripada pemerintah Uthman bin Ertugrul. Yang keduanya iaitu Sultan Murad I bin Orhan. Yang ni ada ni nak sebut ni. Siapa ni agak-agak ni? Okey. Riwayat hidup. Sila. Siti Nur Adeline. Okey, riwayat hidup dan juga sumbangan Sultan Murad bin Orhan. Nama penuh adalah Murad I bin Orhan. Tarikh lahir beliau adalah pada 726 Hijrah dan tarikh mangkat adalah 791 Hijrah. Tempoh pemerintahan beliau ada selama 30 tahun. Jawatan adalah pemerintah ketiga Kerajaan Uthmaniyah dan sumbangan beliau adalah membentuk pasukan Janissary, memodernkan angkatan tentera laut, menjadikan Edirne sebagai ibu negara. Okey, terima kasih. Terbaik. Terbaik Adeline. Jawapan sangat mantap. Dia ringkas je. Ringkas tapi padat dengan isi. Jadi riwayat hidup dan juga sumbangan. Sama juga dengan tokoh-tokoh yang lain, termasuklah keunggulan tokoh yang ada dalam buku sejarah, dalam sejarah Islam itu, iaitu siapa? 4 mazhab, 4 tokoh mazhab. Kita kena tahu riwayat hidup dan sumbangan. Termasuk Salahuddin Al-Ayyubi, kita tahu nama dan juga sumbangan. Profesor Ahmad Ibrahim, tahu nama dan sumbangan. Begitu. Cara kita kita nak mengutamakan atau kita nak mencari identiti dia untuk kita jadikan sebagai iktibar kita. Dalam kita belajar, dalam kita memimpin, kita gunakan apa yang telah mereka lakukan ini untuk kehidupan kita dan seterusnya
untuk mentadbir sesebuah organisasi. Betul, Dan Ustaz. yang ketiga, yang terkenal, pemerintah yang terkenal, Khulafa Ar-Rasyidin. Siapa agak-agaknya yang nak nak ceritakan, ya, ceritakan riwayat hidup dan sumbangan ni? Silakan. Okey, Yang yang ketiga ketiga. siapa? Siapa? Sila angkat tangan. Sila angkat tangan. Ada? Okey. Okey, silakan. Okey, sila. Muhammad Al-Fatih. Nama penuh adalah Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Tarikh lahir pada 833 Hijrah dan tarikh mangkat pada 886 Hijrah. Tempoh pemerintah adalah selama 31 tahun. Jawatan adalah pemerintah ketujuh Kerajaan Uthmaniyah. Dan sumbangan beliau adalah membuka kota Konstantinopel pada tahun 857 Hijrah dan menyatukan empayar di utara Balkan bagi mengelakkan serangan Hungari serta mewafatkan Hagia Sophia sebagai masjid dan membina kompleks Al-Fatih. Terbaik. Hafal satu persatu. Ya. Terima kasih Dina. Ya, jawapannya sangat tepat. Ya, sebagaimana sebelum ini kita sebut bahawa riwayat hidup, hafal dan ingat sekurang-kurangnya 4 daripada 5 itulah. Ya, nama penuh Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Itu contoh nama sebenar. Ya, nama sebenar beliau, tarikh lahir dia ataupun tahun lahir pada tahun 833 Hijrah. Ya, dan tarikh mangkat dia 886 Hijrah. Dan juga tempoh pemerintahan selama 31 tahun. Kalau Sultan Murad pemerintah yang ketiga, Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan pemerintah yang ketujuh dalam kerajaan Osmania. Itu disebut sebagai pemerintah terkenal. Yang terkenal disebut itu. Okey, seterusnya kita lihat pemerintah yang terakhir kita atau yang terkenal kita, iaitu, silakan siapa nak sebut? Ya, iaitu Sulaiman. Okey, silakan Aisyah. Okey, Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I, sila. Nama penuh Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I. Tarikh lahir beliau 900 Hijrah. Tarikh mangkat beliau 974 Hijrah. Tempoh pemerintahan 48 tahun. Jawatan pemerintah ke-10 Kerajaan Uthmaniyah. Sumbangan beliau membuka Belgrade, membuka Algeria dan Tunisia, menyusun undang-undang yang dikenali sebagai Qanun-Name, mengadakan hubungan diplomatik dengan Perancis yang merupakan sebuah kuasa besar. Terima kasih Siti Aisyah. Ya, jawapannya sangat tepat. Okay, itu antara pemerintah yang terakhir yang terkenal. Bukan yang terakhir tapi yang terkenal. Ya, seramai 4 orang. Ingat yang pertama, perintah pertama Sulaiman Uthman Ertugrul, yang kedua Sultan Murad, kemudian yang ketiga Sultan Muhammad Al-Fatih dan yang keempatnya Sulaiman Al-Qanuni. Yang pertama, ketiga, 7, 10. 1, 3, 7, 10. Pemerintah pertama, pemerintah ketiga, ke-7 dan pemerintah ke-10. Jadi intibar, kita nak ambil ni. Kita nak ambil daripada sumbangan kepada pemerintah ini untuk kita jadikan kita sebagai panduan dalam kehidupan kita. Itulah. Ya, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran Ustaz, daripada sumbangan itu. Jadi itulah 4 tokoh yang terkenal di zaman Osmaniyah yang boleh kita ambil sebagai iktibar. Okey Ustaz, saya dengar cerita ada soalan pengukuhan Ustaz untuk murid-murid kita. Betul ke? Ya, betul. Yang betul. Okey, ini soalan. Nyatakan riwayat hidup Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga jelaskan 2 sumbangan beliau. Okey, sila. Ada tak? Okey, siapa yang nak jawab? Okey. Dina mungkin boleh? Ataupun Amira ke? Siapa yang nak bantu? Cuba angkat tangan. Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey. Ustaz mungkin boleh pilih antara 4 murid ini Ustaz. Silakan. Ada tak? Ada? Muhammad Al-Fatih. Okey, mungkin Amira boleh? Amira boleh. Jawapannya? Boleh cuba? Boleh cuba. Salah tak apa. Ya. Boleh ulang balik tak soalan ni? Okey, soalan jelaskan riwayat hidup. Nyatakan riwayat hidup Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga sumbangan beliau. Okey. Bagi riwayat hidup kan? Okey, sila riwayat hidup. Okay.
Nama penuh Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Okey. Tarikh lahir pada 833 Hijrah. Okey. Tarikh mangkat 886 Hijrah dan tempoh pemerintahan beliau selama 31 tahun. Okey. Jabatan yang beliau pegang adalah pemerintah ke-7 Kerajaan Osmaniyah. Okey. Dan sumbangan beliau adalah membuka kota Konstantinopel. pada tahun 857 Hijrah. Menyatukan empayar di utara Balkan bagi mengelakkan serangan Hungari dan mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid dan membina kompleks Al-Fatih. Terima kasih terbaik. kepada Amira. Berapa Ustaz ganjaran untuk Amira Ustaz? Okey, Amira, kalau skala 1-10 dapat 8. Okey, terbaik tinggi kepada Amira. Tinggi tu Ustaz Tinggi tu. Okey Ustaz, kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Okey, boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Setiap zaman ada faktor kegemilangan dan juga kemerosotan, termasuklah kerajaan Osmaniyah. Dan di menengah atas kali ini kita bersama dengan guru kita, Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein dari SMK Bandar Rincing Semenyih, Selangor. Juga juru bahasa isyarat kita Puan Zaharatul Azma Muhammad Kamal dari Sekolah Kebangsaan Taman Bunga Raya 1 Rawang, Selangor. Okey Ustaz, untuk segmen kali ini apakah yang akan kita fokuskan? Okey, terima kasih Hakim. Hari ini kita akan untuk segmen ini kita akan fokuskan faktor kegemilangan dan faktor kemerosotan kerajaan Osmaniyah. Ya, kita lihat untuk faktor kegemilangan dan faktor kemerosotan ini kita lihat kepada sesuatu aspek itu. Aspek apa? Contoh kita lihat. Contoh aspek pentadbiran. Dalam sesuatu negara mesti pentadbiran tu mestilah berjalan dengan lancar. Ya. Kalau pentadbiran berjalan dengan lancar, mempunyai tokoh yang mantap, mempunyai pemimpin yang adil dan saksama, mempunyai tokoh yang berwibawa, maka mantaplah sesuatu kerajaan itu. Betul. Ya, dalam aspek peranan pemerintah, pihak pentadbiran dan aspek penguasaan penguasaan menyelaraskan pemerintahan dan keagamaan, penguasaan laluan ya di antara benua Eropah dengan benua Asia. Maksudnya mereka mentadbirkan dengan baik, maka majulah ataupun gemilanglah kerajaan tersebut. Ya. Okey, apa ini murid kita ni, murid yang ada di skrin kita ni, agak-agak siapa yang nak jelaskan sikit tentang faktor kegemilangan kerajaan Osmaniyah? Silakan. Okey. Ada tak? Okey, silakan Siti Aisyah. Aisyah, silakan. Okey, Aisyah, sila. Antara faktor kegemilangan ialah pentadbiran. Pemerintah berperanan dengan berkesan sebagai ketua tentera, ketua agama dan hakim tertinggi. Pemerintah menyelaraskan pemerintahan dan keagamaan dibantu oleh pegawai pentadbiran. Penguasaan laluan di antara benua Eropah dengan benua Asia apabila menguasai Selat Dardanelles dan Selat Bosporus. Okey, Faktor baik. kegemilangan yang kedua ialah keilmuan. Menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, pembangunan falsafah, kesenian, seni bina dan teknologi. Okey, terima kasih Aisyah. Terima kasih.
Ya, jawapannya sangat baik dan sangat tepat. Jadi yang saya jawab tadi berdasarkan ataupun dalam aspek yang tertentu. Ya, dalam jawapan ataupun dalam perbincangan perbahasan kita, kalau kita nak jawab berkaitan dengan kegemilangan dan kemerosotan itu kita lihat pada aspek. Ya, aspek pentadbiran maksudnya sultan itu memerintah dengan cara yang bagaimana. Kalau aspek keilmuan pula, kita menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai kedudukan. Sebenarnya masjid ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Betul. Sejak pada zaman Nabi dulu lagi. Contoh masjid yang dibina oleh Nabi yang pertama. Masjid Quba. Quba, ya betul. Masjid Quba. Selepasnya Nabi membina pula Masjid Nabawi yang menjadi tumpuan hingga sekarang ini. Jadi masjid ini dijadikan sebagai satu tempat untuk mengembangkan ilmu dan juga mengembangkan pemerintahan dalam Islam itu. Dan seterusnya kita lihat dari segi aspek faktor kegemilangan juga dari aspek sosial, iaitu penjagaan kebajikan rakyat. Jaga rakyat, utamakan rakyat. Dari aspek ketenteraan, semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera demi mempertahankan jihad. Semangat jihad itu penting untuk mentadbir sesebuah negara. Seterusnya, menjaga kebajikan tentera juga memainkan peranan. Faktor gemilangnya sesuatu negara, gemilangnya kerajaan Osmaniyah tersebut. Dan kita lihat pula faktor kemerosotan. Antaranya faktor kemerosotan ketinggalan teknologi. Dari segi teknologinya, teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa barat sehingga kalah dalam peperangan. Kalau tentera masih lagi menggunakan lembing, keris, pisau, pedang, tapi teknologi yang lain guna bom dan sebagainya, jadi menyebabkan merosot jatuhnya sesuatu kerajaan. Dan seterusnya ekonomi, kemerosotan ekonomi dan juga beban hutang negara yang tinggi. Itu antara faktor-faktor kemerosotan. Dan seterusnya gerakan kemerdekaan. Gerakan yang menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah menyebabkan negara tidak stabil. Itu antara faktor kemerosotan. Yang atas, yang awal tadi faktor kegemilangan. Jadi apabila ada soalan yang mengemukakan contoh faktor kegemilangan dan faktor kemerosotan ini, pastikan jawapan kita ataupun pastikan ucapan kita ataupun persembahan kita itu mesti merujuk kepada bahagian mana ataupun aspek apa. Kalau aspek ketenteraan. Kalau aspek sosial, berkaitan dengan kegemilangan dan juga kemerosotan sesebuah negara, termasuklah kerajaan Osmaniyah. Begitu. Jadi kita sebagai pelajar ataupun sebagai murid, kita kena melihat faktor ini dan jadikan dia sebagai intibar ataupun jadikan sebagai pelajaran kepada kita. Kalau kita nak menghadapi peperiksaan, kita kena buat begini, kita kena buat begini. Kita kena berusaha, kita kena mencari ilmu supaya kita dapat mencapai kejayaan yang diidam-idamkan. Kita berjaya ni bukan saja kita nak berjaya di dunia, tapi kita juga nak berjaya di akhirat. Itu antara faktor kegemilangan dan juga faktor kemerosotan. Agak-agaknya kalau kita dari segi ekonomi macam mana? Kalau dari segi ekonomi, gemilangnya macam mana agak-agaknya, Kip? Kalau ekonomi yang gemilang, Ustaz, selalunya kerajaan tu dia akan mengurus harta ataupun ekonomi sesuatu kerajaan dengan baik, Ustaz. Ya, betul. Mengurusan ekonomi itu dengan baik supaya negara itu dapat ditadbir ataupun diuruskan dengan sempurna, menjaga kebajikan rakyat dari segi sosialnya. Gemilanglah kerajaan tersebut. Betul. Kalau kemerosotan dia macam mana dari sudut sosialnya, macam mana agak-agaknya? Kalau sosial, Ustaz, tidak menjaga orang kata masyarakat kebajikan, masyarakat rakyat ketika itu, Ustaz. Betul ke, Ustaz? Oh ya, betul, sangat betul. Apabila kita mentadbir sebuah negara ataupun sebagai YB lah, betul, tadi kan. Macam tadi, Ustaz, kan? Macam tadi. Kita dengar sahaja ada kampung Sentosa, kan? Kampung Sentosa. Jambatan runtuh, kita pun terus pergi ke sana menghulurkan bantuan. Betul. Itu dipanggil pemimpin yang turun padang. Betul, Ustaz.
Jadi kita belajar sejarah ni begitulah, kita ambil apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan terdahulu, jadikan pengajaran kepada kita ni untuk memimpin dengan lebih baik, untuk mentadbir dengan lebih baik. Itu antara faktor kegemilangan tadi dan faktor kemerosotan. Antara selepas itu kita lihat faktor kemerosotannya itu kelemahan sistem pendidikan. Betul. Pendidikan ini sangat-sangat penting di mana-mana saja institusi ataupun di mana-mana saja sektor swasta ke sektor kerajaan ke awam ke, ilmu ni sangat-sangat penting. Lemah dalam ilmu, lemah dalam pendidikan menyebabkan jatuhnya sesuatu kerajaan itu dan menyebabkan organisasi tersebut mudah diperkotak-katikkan oleh orang lain. Itu dari segi pendidikan, dari segi ilmu. Dalam hadis pun menyebut talabul ilmu fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Maknanya menuntut ilmu itu wajib ke atas muslim dan muslimah ataupun muslim orang lelaki Islam dan juga orang perempuan Islam. Wajib. Jadi apabila kelemahan sistem pendidikan ini menyebabkan kekurangan tenaga mahir. Tak boleh nak buat itu, tak boleh nak buat ini, dalam tentera pun lemah, dalam teknologi pun tak tahu, yang ini lemah, maka jatuhlah sesuatu kerajaan itu. Itu sistem pendidikan sangat-sangat penting. Dan jatuhnya ataupun merosotnya kerajaan Uthmaniyah ni menyebabkan itu antaranya ialah sistem pendidikan yang menyebabkan kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara. Dan yang kelima iaitu persaingan politik. Dalam politik kalaulah berebut jawatan ada satu je, tapi nak juga, yang ni nak, jadi berebut jawatan. Sedangkan dirinya tiada ilmu pentadbiran contoh, tapi nak juga. Jadi berebut sama-sama sendiri, jadi maka merosotlah kerajaan tersebut, khususnya kerajaan Uthmaniyah lah. Persaingan politik, dalaman istana dan juga perebutan dalam kalangan putera-putera raja untuk mendapatkan kuasa, berebut kuasa, nak jadi pemerintah, nak jadi sultan. Maka berebut perbuatan itu menyebabkan lemahnya kerajaan Uthmaniyah. Itu antara faktor-faktor merosotnya kerajaan Uthmaniyah. Begitu. Ada yang nak jawab tak ni? Berkaitan. Ada soalan ke Ustaz? Ada tak kemerosotan, tentang kemerosotan kerajaan Uthmaniyah? Berikan satu faktor. Okey. Okey, sila Amira. Faktor kemerosotan. Salah satu faktor kemerosotan adalah persaingan politik. Okey. Persaingan politik. Dalaman istana itu. Okey, terima kasih Amira. Jawapan yang sangat baik. Okey Ustaz, berapa ganjaran untuk Amira tadi? Okey, Amira ganjaran. Kalau 1-10 dia akan dapat 9. Skala dia 1-10 dapat 9 markah dia. Terima kasih Amira. Okey Ustaz, mungkin ada soalan yang kedua Ustaz untuk murid-murid kita. Okey, ada soalan yang kedua. Okey, silakan. Ada jawapan? Tadi kita tanya dalam bab faktor kemerosotan. Yang ni Ustaz, faktor kegemilangan pula. Faktor kegemilangan, salah satu. Okey, siapa yang tahu? Sila. Okey, siapa yang tahu? Mungkin Adeline ataupun sahabat-sahabat yang lain. Sila Idina. Okey, silakan. Silakan Idina. Apa soalan tadi? Okey, faktor kegemilangan. Salah satu je. Faktor kegemilangan. Dari segi sosial. Okey, dari sosial. Penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan, mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat, dan sistem wakaf yang sistematik juga meliputi aspek keperluan asas pendidikan dan kesihatan. Okey, terbaik Idina. Berapa Ustaz ganjaran untuk kalau Idina? 1-10 sekali dia dapat 10 markah penuh. 10 markah. Okey, terbaik. Tahniah Idina. Baik Ustaz, terbaik. kita nak rehat seketika, boleh ke Ustaz? Okey, boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas.
Didik TV KPM. Kembali bersua dalam slot menengah atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga jurubahasa isyarat kita Puan Zahratul Azma Muhammad Kamal dan juga Ustaz kita Muhammad Amri Mat Hussein. Okey Ustaz, untuk segmen kali ini apakah yang akan kita belajar Ustaz? Okey, terima kasih Lokman Hakim. Untuk segmen ini kita akan belajar setiap pelajaran, setiap pemerintahan, setiap sultan itu, setiap pemerintah kena kita ambil iktibar daripada pemerintah tersebut dan daripada sultan tersebut. Jadi yang pertama kita nak ambil iktibar daripada pemimpin, daripada sultan tadi, iaitu daripada kerajaan Osmaniyah tadi, iaitu yang pertama kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa. Ya, sebagaimana Lokman Hakim sebagai YB tadi, berwibawa, menjaga kebajikan rakyat. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua, kita adalah sentiasa memperbanyakkan penerokan ilmu agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Antarabangsa. Saya ulang. Antarabangsa. Biar kita ni jadi negara yang disegani, ya, mempunyai kemajuan dari sudut semua bidang. Yang ketiganya, kita hendaklah sentiasa menghayati semangat cintakan negara. Ya, jangan kita sebarkan fitnah di luar negara, nak memburuk-burukkan negara sendiri. Jangan sama sekali. Kita ambil iktibar daripada yang kita telah belajar ni, kerajaan Osmaniyah dan juga pemimpin pemerintah-pemerintah yang ada pada zaman kerajaan Osmaniyah ini. Yang keempatnya, kita hendaklah sentiasa berpegang pada ajaran Islam supaya hidup diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya kita sebagai pemimpin ni, kita elakkan daripada perkara-perkara negatif seperti rasuah, menyalahgunakan kuasa, elakkan daripada perkara-perkara tersebut. Dan yang kelima, kita hendaklah menjaga dan kita hendaklah menolak campur tangan asing untuk menjaga kedaulatan negara. Kita negara berdaulat, kita kena jaga betul-betul. Jaga kedaulatan ini supaya negara kita ini aman, sentosa dan maju dalam semua aspek. Itu antara iktibar yang kita boleh ambil daripada pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Jadi saya nak tanyalah daripada kalangan murid yang ada, saya minta Siti Nur Adeline. Okey, Siti Nur Adeline. Okey, nyatakan satu daripada iktibar yang kita boleh ambil daripada kerajaan Khulafa Ar-Rashidin dan juga pemerintah sultan yang memerintah kerajaan Khulafa Ar-Rashidin, bukan kerajaan Osmaniyah. Osmaniyah. Silakan Nur-An, satu saja. Kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa untuk menerajui kepimpinan supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Okey, terima kasih Terbaik. Berapa Ustaz? Maknanya markah dia terus dapat 10 markah. 10 markah sekali. Ya, tepat sekali jawapan awak, Nur Adeline. Ya, tahniah. Okay, itu antara yang pertama, yang intibar yang kita boleh ambil daripada pemerintahan kerajaan Osmaniyah. Okey. Okey, minta yang lain, seorang lagi. Nur Amira, silakan Nur Amira. Okey, selain daripada memilih pemimpin, apa lagi pengajaran ataupun intibar yang kita boleh ambil daripada pemerintahan kerajaan Osmaniyah ini? Kita hendaklah memperbanyak penyerkaan ilmu agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Ya, betul. Sangat betul. Ya, markah awak dapat 10 terus. Skala 1-10. Terbaik. Ya, terbaik Amira. Dan yang terakhirnya, yang ketiganya, satu selain daripada yang telah dijawab oleh Amira dan juga Alin tadi, silakan minta Siti Aisyah. Okey, yang terakhir. Yang terakhir. Kita hendaklah memiliki perasaan cinta negara agar rela berkorban mempertahankannya daripada serangan musuh. Okey, terima kasih Siti Aisyah. Jawapannya sangat baik. Ganjaran kita boleh bagikan 10 markah untuk Siti Aisyah. Ya, jawapannya sangat-sangat baik. Terima kasih Siti Aisyah. Dan baik, juga Ustaz. Nur Irdina. Ya, okey Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz menilai prestasi murid-murid kita pada hari ini Ustaz? Okey, saya menilai keseluruhannya keempat-empat murid kita ini mendapat ilmu yang terbaiklah daripada kerajaan Osmaniyah ini, dan jawapan mereka menepati apa yang ditetapkan oleh kalau pihak sekolah dia punya skema jawapan itu. Jadi kita nak minta dia rumuskan, boleh ke?
Mungkin Ustaz boleh rumuskan terus apakah pembelajaran yang kita dapat pada hari ini, Ustaz. Silakan. Pembelajaran ataupun program yang kita segmen yang kita jalankan pada hari ini, antaranya yang pertama sekali kita kena kenal pemerintah ini, terutamanya 4 yang terkenal. Betul. Yang keduanya kita tahu sejarah. Sejarah pemerintahan dia bermula dengan namanya sempena nama apa. Itu kemudian kita kena kenal juga siapa pemerintah-pemerintah itu dari segi riwayat hidup dan juga intibar. Intibar ataupun sumbangan daripada pemerintah-pemerintah kerajaan Osmaniyah tadi. Dan yang paling penting sekali, paling penting kita belajar sejarah. Ingat, kita belajar sejarah kita nak ambil intibar daripada pemerintahan kerajaan Osmaniyah dan ambil intibar daripada pemerintah-pemerintah yang terkenal tadi supaya kita dapat jadikan panduan dalam kehidupan kita. Kalau kita mentadbir dengan baik, jujur dan amanah, dan juga dalam kehidupan kita jadikan panduan juga untuk peperiksaan kita. Ya, betul, di sampingannya. Ustaz. Dan di mana Ustaz murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan, Ustaz? Okey, kita boleh dapatkan latihan pengukuhan di portal Delima Sumberku. Okey, baik. Jadi jom kita serbu portal Delima Sumberku untuk kita dapatkan latihan pengukuhan. Terima kasih sekali lagi kepada jurubahasa isyarat kita Puan Zahratul Azma Muhammad Kamal dan juga Ustaz kita Muhammad Amri Mat Hussein dari SMK Bandar Rincing Semenyih, Selangor. Juga tak dilupakan juga murid-murid dalam talian dan juga kepada anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.